Dia terus kepada perlawanan tumpuan kumpulan B, membabitkan pasukan daripada Sarawak memakai jersey berwarna merah dan juga hitam, menentang pasukan Johor memakai jersey tradisional mereka biru dan juga merah. Kedua-dua pasukan berpeluang besar untuk ke peringkat suku akhir dan boleh dikira ini merupakan perlawanan kalah mati di antara kedua pasukan ini. Sarawak menang satu perlawanan, tewas satu perlawanan. Begitu juga dengan Johor. Kedua-dua pasukan ini tewas di tangan pasukan PDRM dan menewaskan pasukan Pahang untuk berada dalam keadaan ini. Terikat dengan mata yang sama. Sarawak menurunkan Arifin bin Alimin wira mereka pada perlawanan menentang Pahang sebentar ini dengan menyelamatkan penalti stroke dengan Muhammad Adaha bin Muhammad Zabidi, Afizil Ukeris, Ahmad Daiwat, Muhammad Haziq bin Zakaria jersey nombor 2. Nombor 9 ialah Muhammad Hairizat bin Razali. Nombor 4 ialah Muhammad Yusriza binti Alias. Nombor 11 Michael Anak Satin. Maaf kita ucapkan kepada Michael Anak Satin, mungkin salah sebut nama beliau pada sesi game yang kedua sebentar tadi. Minta maaf saya ucapkan kepada anda. Itu juga jersey nombor 6 Muhammad Rahim bin Abdul Latif. Jersey nombor 7 Osman bin Abdul Malik. Nombor 3 Muhammad Izzat Afifi bin Mahmud. Nombor 12 Muhammad Tarmizi bin Muhammad Madlin. Dan juga nombor 10 Muhammad Salwadi bin Madno di bawah kendalian head coach Kangot Awan dengan tim manager saudara Elvis Anak Mehid. Dengan Johor mendapat penalti corner pertama dalam perlawanan ini. Keupayaan pemain mereka jersey nombor 10 iaitu Nura Badrul Zaman bin Muhammad ditagih ketika ini. Baik, Jutan Dami lakukan pula, 1-2 lakukan. Di antara Muhammad Hatta dan juga Badrul Zaman hampir-hampir mengeluarkan keseluruhan pertahanan, tapi gagal menewaskan penjaga gol pasukan Sarawak Arifin bin Alimin. Cuba melakukan serangan tapi gagal. Kali ini selamat pintu gol Sarawak oleh serangan pasukan Johor yang dibarisi oleh Muhammad Syazli bin Ibrahim jersey nombor 6, Fakarudin bin Muhammad Kadir jersey nombor 7, Muhammad Hanif bin Azimi jersey nombor 2, Muhammad Zaki bin Ismail jersey nombor 11, Nol Badrul Zaman bin Muhammad jersey nombor 10, Muhammad Hatta bin Ismail jersey nombor 14, Muhammad Rashidi bin Muhammad Saha jersey nombor 9. Jersey nombor 4 ialah Muhammad Afzal Nizam bin Zakaria. Nombor 8 Muhammad Adam Ahmad Mauzan bin Mat Said. Nombor 1 Muhammad Ashraf bin Muhammad Hamim. Nombor 5 Muhammad Mazlan bin Tumirin. Dan juga nombor 3 Muhammad Syakiram bin Ayub. Bawah kejurulatihan head coach mereka Muhammad Najib bin Yaakob dan pengurus pasukan Wan Muhammad Nazrul Azwan bin Wan Rahman. Perlawanan getir. Tension yang begitu kuat sekali dilihat dengan keadaan panas tengah hari ini. Kedua pasukan mahu menang dalam perlawanan ini. Draw sudah pasti akan ditentukan dengan penalti stroke. Ahmad Nazlan bawa bola ke tengah. Kawalan yang baik dilakukan oleh Nur Badrul Zaman bin Muhammad. Johor merancang serangan masuk dalam kawasan Din Jutan. Sedikit lewat Nur Badrul Zaman untuk menyapu pukulan daripada rakan sepasukannya. Lega sedikit pasukan Sarawak. Peluang mereka merancangkan serangan. Berjaya mencari rakan di hujung sana. Dengan Padang tolakkan ini, cuba lakukan body contact di antara Muhammad Salwadi di hujung sana. Gagal mengawal bola untuk kembali kepada penguasaan Johor. Johor lihat lebih baik menguasai permainan ketika ini. Belum dapat dilihat kelibat pasukan Sarawak naik ke atas
sama-sama melakukan serangan, hanya menggunakan 1-2 orang saja untuk mengeluarkan. Tergelincir pula Muhammad Hatta sebentar tadi, gelak ke kiri, perlu naik ke atas. Baik sekali gerakan dilakukan oleh Sarawak, dapat 2 support di kiri dan kanan. Bijak mencari main nombor 7 di sebelah kanan, harus mengawal bola dengan baik. Osman bin Abdul Malik mencari gerakan support daripada Abdul Rahim, tolak ke bahagian tengah, dia curi pula. Pukulan jadi disekat. Jaya menemui Muhammad Salwadi, kembali ke belakang. Salwadi mencerahkan, baik sekali ditahan, keluar sedikit saja daripada possession Osman sebentar tadi. Kalau beliau jaya menahan bola tengah lebih baik, sudah pasti peluang untuk melakukan pukulan dalam. Baik sekali larian daripada Muhammad Izzat Afifi. Baru kita nampak kelibat Izzat Afifi begitu cemerlang bermain menentang Pahang pada bola kedua sebentar tadi. Satu pemain yang saya kira menjadi tulang belakang kepada midfield dan serangan pasukan Sarawak. Itulah dia Izzat Afifi, jersey nombor 3. Go Sarawak, kata Syamil Muhammad. Sokongan tak boleh bagi daripada penonton-penonton yang bersama-sama menonton online bersama kita. Mantap, kata Muhammad Edwan. Itu juga dengan kata Muhammad Azlan Diah, Kapten Johor orang lama. Kapten Johor orang lama. Otai katanya. Dia nak bawa naik main jersey nombor 3, berlaga di bahagian tengah. Yang mana apakah panggilan call daripada pengadil memberikan advantage pukulan kepada pasukan Johor. Nombor 10 Johor tu kawan saya, nama Badul. Ni yang mau masuk ke dalam, seperti tahan, tidak digunakan oleh pengadil untuk kembali kepada Johor. Mungkin sebab tak dapat tengok dari dekat, kata Kuih Okey, mungkin betul juga. Satu lagi lah, mungkin masih lagi peringkat kumpulan. Lepas ni dah sesi petang ni, quarter final, peringkat memang menggigit-gigit. Kita dapat lihat aksi daripada kedua pasukan masing-masing mau menempat tempat ke peringkat suku akhir dan pasukan-pasukan yang baik. Dah pasti akan menunjukkan kesungguhan mereka yang sebenar dalam perlawanan-perlawanan. Itulah, dengan venue yang bertukar-tukar saban tahun, beri peluang kepada pasukan negeri, majlis sukan negeri masing-masing untuk ambil tanggungjawab jadi host pada sukan-sukan yang telah dipilih. Dan kadang sukan-sukan ni dekat dengan kita. Kalau dijalankan kebetulan, macam contoh saya orang Puchong, kalau kejohanan diadakan di Selangor, mungkin saya akan dapat menonton. Kalau dilakukan Johor, mungkin terasa lebih jauh daripada diri saya, so tak dapat nak menonton. Begitulah berlaku kepada semua orang sebenarnya. Mungkin tak ada rezeki anda bersama kita di Padang pada tahun ini, tapi dapat juga kita bawakan secara live, si online kepada anda. Johor sekaligus akan serangan, harus perlu matikan bola terlebih dahulu sebelum melakukan gerakan.
Gerakan daripada Sarawak kali ini dilihat berbahaya. Tidak berjaya ditepis keluar oleh pertahanan Johor. Pada penonton-penonton online bersama kami, bolehlah tulis-tulis komen di bawah. Mentai kami sepanjang pagi. Seperti saudara kuih ni, itulah thank you host. Nasib baik dapat tengok live. Itulah dibawakan pada anda dengan lebih dekat lagi. Selama ini anda hanya perlu pergi ke venue untuk melihat perlawanan-perlawanan, dan kini kita bawakan melalui majlis ataupun melalui Maksak Malaysia dengan kerjasama Maksak Melaka membawakan live secara anda hari kedua dan juga hari terakhir, hari ini dan esok. Ulasan-ulasan dibawakan oleh saya Jeff Hazrul Nizam supaya dapat mendekatkan anda lagi dengan permainan yang dipertunjukkan sepanjang 2 hari ini. Terubat jugalah rindu especially kepada bekas-bekas pemain yang pernah mewakili Maksak Negeri ke peringkat seperti ini. Sudah pasti kenangan-kenangan lama kembali ke dalam minda, menyaksikan aksi-aksi batch-batch baru yang beraksi dengan rata-rata saya kira satu kejayaan yang telah ditunjukkan oleh Cik Borhan Mustafa selaku tournament director. Dengan smooth sekali perjalanan kejuaraan ini, begitu juga dengan Empire Manager Cik Muhammad Rafiq Paramjid bin Abdullah yang memastikan mutu pengadilan perlawanan, setiap perlawanan diadili dengan begitu baik sekali. Itulah berlaku sepanjang 2 hari ini. Dilihat pemain-pemain pasukan dari seluruh negeri mempamerkan mutu yang tertinggi yang boleh mereka pamerkan. Mungkin kekangan latihan diakibatkan oleh COVID yang melanda negara memaksa setengah-setengah pasukan melakukan persediaan yang lebih ataupun yang kurang daripada pasukan-pasukan lain. Maksud tak boleh nak berjumpa, tak boleh nak apa. Tapi apapun itu bukanlah halangan kepada mereka untuk beraksi hari ini dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pengurusan tournament terhadap pemain, staf, kru, penonton-penonton yang datang hari ini sangat baik. Saya sendiri datang awal pagi tadi pukul 7.30 lagi dah kat stadium ni untuk cari fakta-fakta tournament dan juga senarai nama pemain dan juga pasukan. Telah pun buat screen test semua dah bagai sebelum dapat masuk ke stadium. Dari situ kita dah dapat lihat, wah sangat baik. Pasti itulah dilakukan untuk semua penonton yang hadir pada stadium Bukit Serindit Melaka ini. Agak-agak siapalah Johan tahun ni on paper pilihan pengulas kepada Polis Diraja Malaysia. Tapi dia akan meletup dengan Angkatan Tentera Malaysia. Dua tu akan fight. Tapi KL pun kuat. Betul. KL pun kuat. Perak pun kuat. Ada berapa lagi tim yang kuat. Terengganu pun kuat. Bukan nak katakan tuan rumah Melaka tak kuat, tapi dia always ada home advantage. Tapi beberapa pasukan inilah saya rasa akan meletup di peringkat quarter final petang nanti, supaya dapat kita melihat aksi yang lebih mendebarkan di peringkat separuh akhir awal pagi esok. Persalahkan pertahanan pasukan Sarawak untuk penalti corner kepada yang kedua. Saya kira pada pasukan Johor, peluang mereka untuk menjaringkan gol atau meletakkan mata. Siapakah yang akan mengambil daripada bawah? Main berjersey nombor 14 untuk Johor itulah Muhammad Hatta bin Ismail. Begitu juga ada di situlah Nur Badruzaman bin Muhammad. Hatta dan Nur Badruzaman di tengah-tengah menantikan pukulan daripada rakan. Sesuatu harus berlaku di sini untuk pasukan Johor. Baik sekali tampanan. Kejutan yang lakukan terus terkena kaki pemain Sarawak untuk sekali lagi penalti.
corner kepada pasukan Johor. Dah masuk minit-minit terakhir perlawanan. Sekali lagi peluang jaga gol pasukan Sarawak cuba bertanya. Arifin bin Alimin tanya kepada menghadiri perlawanan apakah gol sebentar tadi. Nanti corner seterusnya. Manakah beliau akan meletakkan bola kali ini? Lagi jutan ke sebelah kiri, lagi diselamatkan oleh Arifin Amin. Terbang beliau ke sebelah kanan pos untuk menyelamatkan pukulan itu. Cantik tampanan yang dilakukan oleh main Johor di sebelah kiri ini. Jis semua bawa masuk ke dalam mencari penalti corner. Digunakan oleh pengadil. Main di musim 11 pelincah Muhammad Zaki bin Ismail. Cuba merobek pertahanan pasukan Sarawak yang dilihat begitu kental sekali. Lepas sayang sekali Darian masuk ke dalam daripada Osaman. Hampir-hampir mengirukan seluruh pertahanan pasukan Johor. Go Johor. Support daripada My Hockey UTHM. Wow, let's go. Dan siren dibunyikan menandakan tamat pertembungan di antara dua pasukan yang begitu mahukan kemenangan ini. Kemenangan akan melayakkan mereka ke peringkat suku akhir, tapi terikat dengan mata kosong-kosong. Dan pasti kerudu julatih iaitu Kangut Awan untuk Sarawak dan juga Muhammad Najib bin Yaakob berkira-kira untuk siapakah yang akan mengambil penalti stroke untuk pasukan mereka. Crucial dan juga kehebatan kedua-dua goalkeeper pasukan begitu ditagih untuk situasi ini. Berdebar saya kira penonton-penonton Sarawak dan juga Johor di mana saja mereka menyaksikan perlawanan ini harus ditentukan dengan penalti stroke. 3 penalti stroke. Satu tiket ke peringkat suku akhir yang akan menemani pasukan polis diraja Malaysia dalam kumpulan B. Come on Acap, kasih save semua kata Muhammad Azlan dia. Mungkin merujuk kepada Muhammad Ashraf bin Muhammad Hamin, penjaga gol pasukan Johor, betul? Begitu juga kepada Arifin bin Alimin, penjaga gol pasukan Sarawak. Betapa pentingnya kedua watak ini. Debar kita menantikan pilihan yang bakal mereka lakukan sementara padang sedang disiapkan. Kembali sebentar nanti dengan aksi penalti stroke daripada kedua pasukan untuk mencari pasukan ke quarter finals.
3 penalti stroke akan menjadi pemisah. Dah dapat dilihat kelibat pemain berjersey nombor 10 untuk Johor, itulah Nur Badruzaman bin Muhammad. Juga berjersey nombor 2 ialah Muhammad Hanif bin Azmi. Seorang lagi masih belum dapat lihat kelibatnya. Pasukan Sarawak menurunkan jersey nombor 6 iaitu Abdul Rahim bin Abdul Latif. Nombor 10 ialah Muhammad Salwadi bin Matno. Dan juga kapten pasukan saya kira Muhammad Izzat Afifi bin Mahmud untuk mengambil penalti stroke untuk pasukan mereka. Seorang lagi pemain pasukan Johor belum dapat kita sahkan siapakah pemain tersebut. Muhammad Salwadi versus Muhammad Ashraf. Penalti stroke yang pertama. Dapat ditampan oleh Muhammad Ashraf untuk memberi kelebihan kepada pasukan Johor dalam pukulan yang pertama ini. Tidak perlu bergerak banyak, terus saja membaca pukulan ke sebelah kanan daripada Muhammad Salwadi. Beri advantage kepada pasukan Johor. Ketika ini melalui Nur Badruzaman bin Muhammad, maafkan saya. Penalti stroke pertama untuk pasukan Johor. Apakah reaksi Arifin bin Alimin, wira pasukan Sarawak selama ini? Ke sebelah kiri mudah menewaskan Arifin bin Alimin untuk mendahului 1-0, ataupun sebenarnya mengikut peraturan permainan, mana-mana pasukan yang mendahului ataupun tidak berjaya menjaringkan gol terus saja akan menangi perlawanan itu, dan itulah yang berlaku. Hanya dipisahkan dengan penalti stroke yang pertama gagal disumbat masuk oleh pemain pasukan Sarawak untuk advantage kepada Johor dan memberikan kemenangan kepada pasukan Johor, sekaligus melayakkan mereka ke peringkat suku akhir dan akan menentang, kita belum tahu lagi tentang siapa sebab belum tentukan lagi. Saya kira untuk pasukan Johor selaku kumpulan B menemani PDRM, Naib Johan kumpulan B akan bertemu dengan Johan kumpulan D di antara Perak, Negeri Sembilan, Perlis dan juga Pulau Pinang. Saya kira mereka akan menentang Perak sebab pasukan daripada kumpulan D masih ada satu lagi permainan yang harus mereka habiskan sebentar saja nanti. Tahniah kita ucapkan kepada pasukan Johor layak ke peringkat suku akhir. Terima kasih kita ucapkan kepada pasukan Sarawak menyertai pertandingan kali ini dengan rekod 1 kemenangan dan 2 kekalahan di dalam peringkat kumpulan.